halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, ada satu kejutan daripada salah satu parti ataupun gabungan komponen yang menyokong kerajaan Madani, yang menyokong Anwar Ibrahim. GRS dalam satu kenyataan yang pasti menggemparkan Anwar sebagai Presiden PKR dan sebagai pengurus PH dan juga Perdana Menteri. Saudara-saudara, Haji G tegur Ketua PKR Sabah risik kawasan GRS. Mustafa Sakmud ada nyata hasrat bertanding dun tempasuk disandang pemimpin gagasan rakyat Muhammad Arsyad Bistari. Nah, adakah keinginan Mustafa Sakmud yang mempunyai hasrat untuk bertanding bagi dun tempasuk yang kini disandang oleh pemimpin gagasan rakyat yaitu Muhammad Arsyad Bistari? Haji G memberi isyarat tidak setuju sekiranya PH ingin bertanding di kawasan disandang Wakil Gabungan Rakyat Sabah menjelang PRN 17. Oke, baik saudara-saudara, sebelum kita teruskan di dalam isu ini, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk, obat gout, obat gastrik, baju raya dan macam-macam produk lah. Di video sebelum ini pun banyak produk yang saya share. Sangat simple, order macam biasa, harga cukup murah, cukup berpatutan. Oke, saudara-saudara, Ketua Menteri Sabah berkata, demikian mengulas hasrat Ketua PKR Sabah, Mustafa Sakmud, menyatakan sedang risik-risik bertanding di Dun Tempasuk disandang pemimpin gagasan rakyat, Arsyad Bistari. Persoalan paling utama yang timbul selepas saya dengar berita ini, persoalan paling utama yang pertama timbul di fikiran saya adalah, adakah ini permulaan kepada keretakan di antara hubungan GRS dan PKR Sabah, dan mungkin juga kepada kerajaan persekutuan, kerana Anwar Ibrahim selaku Presiden PKR sendiri. Saya dengar juga itu, tapi kadang-kadang beginilah orang politik, dia tidak tahu itu kerusi orang lain. Salahkah bagi saya kalau cakap kita pertahankan kerusi yang kita sandang? Jadi fikirkanlah, jangan kerusi orang lain pun kita ambil. Macam mana kita kerjasama? Bukankah saya bukan kacau orang lain, saya atur, saya punya parti sendiri. Saya tidak mahu cakap panjang, katanya menurut berita harian di Kota Kinabalu. Bagi saya ini satu amaran keras Haji Jinor kepada mana-mana komponen yang bersama-sama di dalam kerajaan persekutuan. Ataupun mungkin kerana pemimpin daripada PKR Sabah, Ketua PKR Sabah, mungkin ini adalah amaran daripada Ketua Menteri Sabah supaya tidak mengganggu kerusi yang disandang oleh GRS. Jadi adakah ini akan menjadi penyebab bermulanya GRS akan mula menjauh ataupun mungkin lebih teruk lagi menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Apapun, kita nantikan sajalah apa yang berlaku. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan, kita direct saja. Iklan hari ini ada produk yang saya share di sini. Ini produk sangat baik. Obat gout, obat gastrik, dan ada beberapa jenis produk yang lain yang anda boleh lihat. Order macam biasa, macam dekat Shopee, sangat simple, harga pun berpatutan. Ini akan membantu saya dan membantu channel ini untuk terus berkembang. Oke, baik saudara-saudara, ada satu soalan. Adakah sokongan terhadap Anwar Ibrahim daripada GPS, GRS, daripada UMNO, Barisan Nasional, dan ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim? Adakah sokongan terhadap Anwar Ibrahim ini benar-benar kukuh sehingga PRU 16? Ataupun mungkin sekiranya ada janji yang tidak ditepati
oleh Anwar Ibrahim akan menyebabkan beliau kehilangan sokongan. Nah, saudara-saudara, ini satu berita. Kata Fadila, kerajaan selesai 9 tuntutan ME 63 setakat ini. Ia termasuk pengiktirafan Jabatan Kerja Raya serta Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknik bawah arahan Perbendaharaan 182 EP 182. Oke, kita direct to the point saja. Bayangkan kalau berkaitan dengan ME 63 yang menjadi tuntutan seluruh rakyat Sabah, seluruh rakyat Malaysia ataupun menjadi tuntutan orang-orang Borneo. Adakah sekiranya tuntutan-tuntutan ini tidak ditunaikan sepanjang Anwar Ibrahim memerintah? Kerana kita tahu kalau saya tak silap pada manifesto Anwar Ibrahim pada PRU 15 yang lepas ada ME 63 yang disebut di dalam manifesto tersebut. Jadi disinilah waktu yang sangat sesuai, sangat tepat untuk Anwar Ibrahim untuk menunaikan manifesto itu, menunaikan hasrat rakyat Sabah dan Sarawak, melibatkan ME 63. Jadi apa yang saya ingin persoalkan di sini, kalaulah ME 63 yang menjadi tuntutan Sabah dan Sarawak ini tidak ditunaikan, adakah ahli parlimen daripada GPS, ahli parlimen daripada GRS yang kini menyokong Anwar Ibrahim akan bertindak berpaling tada? Nah, kita sudah tahu Anwar sudah berada di pertengahan penggal beliau sebagai Perdana Menteri. Pilihan raya negeri, pilihan raya umum akan diadakan pada mengikut tarikh adalah pada tahun 2027. Jadi kalau ada apa-apa berkaitan dengan ME 63 yang tidak diselesaikan, adakah itu akan menjadi penyebab kepada kejatuhan Anwar? Sekiranya ada ahli parlimen daripada GRS, GPS yang akan berpaling tada. Kita nantikan saja. Apapun, kita tahu Anwar Ibrahim akan cuba yang terbaik menunaikan segala tuntutan yang melibatkan ME 63. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Sempena hari raya nanti, bulan Ramadan, sempena sambutan Aidilfitri nanti, antara berita baik yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya penjawat awam, adalah bantuan daripada kerajaan, bantuan Aidilfitri. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang berharap bantuan bukan saja kepada pesawah, petani, tetapi penjawat awam khususnya juga akan menantikan bantuan daripada kerajaan. Mungkin ada yang berharap RM1,000, RM1,500, RM2,000. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum ini Anwar Ibrahim sudah membuat pengumuman berita baik berkaitan dengan bantuan Aidilfitri. Bantuan RM15 juta buat pesawah sempena Ramadan Aidilfitri, kata Perdana Menteri. Nah, ini satu berita baik untuk mereka yang tergolong di dalam penerima bantuan ini. Tetapi bagi negeri Pahang pula, penjawat awam Pahang terima bantuan khas kewangan Aidilfitri RM1,000. Oh, ini berita baik untuk negeri Pahang. Saudara-saudara, Kerajaan Negeri Pahang telah bersetuju untuk memberi bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM1,000 kepada kira-kira 8,000 penjawat awam di negeri ini. Menurut kenyataan media dikeluarkan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail, pemberian dengan implikasi kewangan sebanyak RM8 juta bertujuan untuk meringankan beban bagi menyambut perayaan Aidilfitri tidak lama lagi. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Produk ini sangat mudah untuk beli, order macam biasa, macam dekat Shopee, harga sangat berpatutan. Oke, baik saudara-saudara, berita baik untuk penjawat awam di negeri Pahang. Bagaimana pula dengan di negeri-negeri yang lain?
tidak kiralah di Semenanjung, di Sabah, Sarawak. Sudah pasti antara berita yang paling dinantikan bukan saja kepada penjawat awam tetapi kepada seluruh rakyat, terutamanya kepada mereka yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi antara bantuan yang diumumkan oleh kerajaan adalah seperti yang diumumkan Anwar, yaitu RM 15 juta buat pesawat sempena Ramadan Aidilfitri. Manakala negeri Pahang pula, penjawat awam Pahang terima bantuan khas keuangan Aidilfitri RM 1.000.